نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf Channel. Okay guys, hari ni merupakan hari Isnin. So, bila hari Isnin ni tiba, korang rasa apa? Tak adalah, hari Isnin ni kan hari yang paling malas sekali nak mulakan kan. Tapi guys, macam biasa hari Isnin kita nak berkisah cerita seram dekat korang. Untuk malam ni kita nak cerita seram asrama version. Tapi untuk kali ni Acah nak buat lain sikit. Kalau macam sebelum ni kita cerita asrama kan, kita banyak cerita pasal gangguan pelajar, pelajar kena ini, pelajar kena itu. Tapi for this one, kita nak buat untuk warden edition. Kau ingat warden tak kena kacau ke man? Ada juga kisah dia, okay? Kejap lagi kita akan kongsikan dengan korang selepas intro. So jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro dulu, lepas tu kita selami cerita untuk malam ini. Let's roll it. So guys, untuk cerita yang pertama ni, kita dah memang tak nak berbual panjang. Acap tahun ni memang Acap tak nak bual banyak dengan orang. Tak adalah. Okay guys, untuk hari ini kita nak cerita tentang satu cerita daripada cikgu lah. Dia kenalkan diri dia sebagai Azmi. Sebenarnya aku tak sure adakah dia ni merupakan warden betul. Maksud aku nama dia nama betul ataupun tidak, itu wallahu a'lam. Tapi kita kenalkan dia sebagai Cikgu Azmi. Okay, dia ni menetap di satu sekolah di Melaka juga sebenarnya kisah ni. Tapi Melaka dekat area-area Ulu sana lah, dekat belah-belah ujung sana. So aku tak nak bagi tahu lah mana, sebab kalau aku mention nama tempat ni, sekolah yang berasrama memang itu je. Okay guys, dia kata benda ni jadi masa tahun lepas sebelum PKP, setahun sebelum PKP, which is 2019 lah. Baru lagi lah, senang cerita kan. Okay guys, menurut Cikgu Azmi ni, dia ni merupakan seorang warden tunggal yang menjaga blok lelaki pada waktu tu. Dia ikutkan ada 2 orang, tapi disebabkan ada seorang cikgu ni dah posting jauh, dia dah pindah dekat dia punya kampung halaman dekat Sungai Petani. So nak tak nak, sebelum dia tunggu ada satu warden baru dilantik, dia tinggallah berseorangan. Dia ni dibantu oleh esko, ketua asrama dan juga beberapa pelajar yang lain lah. Okay, menurut Cikgu Azmi ni, dia ni memang mostlynya akan duduk dekat rumah warden tu. Disebabkan dia ni pun belum kahwin, dia tak adalah kata nak kena balik, ada bini ada anak, so tak ada masalah. Dia ni pun duduk bujang, duduk rumah sorang-sorang pun dia kata dia bosan. So dia duduk lah, adalah budak-budak ni nak bergurau ke apa semua kan. Alright guys, cerita dia ada satu malam ni, dia bermula di mana dia ni baru sahaja pulang daripada solat isyak bersama dengan budak-budak ni lah. Senang cerita, baru lepas ibadah lah kan. Kita kan ada macam kalau asrama ada solat isyak dengan solat maghrib tu sekali. So dia kata waktu tu dah pukul lebih kurang 9:30 lah. Budak-budak ni pun pergi dewan makan, pergi makan. Ada budak ni akan prep lah, sementara dia ni pun balik dekat rumah warden dia untuk berehat. Okey, menurut Azmi pada malam tersebut tak ada apa-apa kejadian yang aneh maupun ganjil. Tetapi guys, dia kata waktu dia tengah duduk, tengah lepak dekat dalam rumah dia, tengah baca buku ke tengah buat apa, tak silap Acap, tengah buat something lah, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang murid. Waktu tu murid tu baru form 3. Nama budak tu Azim. Dia datang and dia jumpa Cikgu Azmi ni lah. Dia tiba-tiba macam, faham tak, dalam keadaan yang mencungap-cungap. Dia kata budak ni datang, Assalamualaikum Cikgu Azmi. Assalamualaikum. Ya kejap. So dia pun keluar daripada rumah dia and dia pergi jenguk. Dia tengok si Azim ni ada dekat pagar rumah dia. Dia kata, ya Azim, kenapa? Cikgu, tadi cikgu suruh saya cari botol kan cikgu? Tak jumpa pun cikgu kat belakang blok tu. Tak ada apa-apa botol pun. Lepas tu si Azmi ni macam, botol?
Yelah, tadi maghrib kan cikgu jumpa saya dekat tu, depan surau tu. Cikgu kata dengan saya pergi cari botol dekat belakang blok tu lepas main isyak. Saya dah cari tadi cikgu, tak ada, satu botol pun tak jumpa. Botol apa pula awak ni mengepek-ngepek ni? Mana ada saya jumpa awak ni? Baru saya nampak awak ni. Ya Allah, cikgu ni muda-muda dah lupa. Dia kata macam tu lah. Dah tak apalah, dia kata. Saya nak pergi prep ni cikgu. Sorry saya tak jumpa lah botol cikgu. So si Azmi ni macam okey, tak apalah, awak pergilah prep dulu. Nanti apa-apa nanti saya panggil awak balik. Okey cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So si Azmi ni macam bingung rasa macam bila masa pula aku pergi jumpa budak ni siap suruh angkat botol apa semua, dah kenapa kan. Tapi dia anggap macam budak ni macam saya saja nak prank dia ke apa. So dia pun macam lantak engkau lah. So dia pun masuk ke dalam rumah dia balik. Waktu tu pun dah nak pukul 11 lebih lah. Budak-budak ni pun dah nak sudah prep and then dah naik kan. So dia ni pun biasanya dia nak ronda lah, dia kata waktu malam tu. Tapi waktu malam tu dia kata dia hanya keluar dekat luar halaman rumah dia tu dan dia tengok daripada jauh. Tapi disebabkan asrama kan tinggi kan, so budak-budak ni boleh je nampak sebab kat rumah warden tu memang seketul je kat situ. So dia boleh nampak lah kalau ada cikgu warden ke berdiri apa. Tapi memang aku nak cakap lah, aura warden ni kan menakutkan. Kau baru nampak bayang dia pun kau dah macam apa kan. So budak-budak ni tak adalah kata buat perangai ke apa. Dia berdiri, dia tengok je budak-budak ni masuk. Dah masuk dom apa semua. Dalam lebih kurang 11:30 malam macam tu, dia pun masuk ke dalam bilik dia guys. Dia pun dah ready nak tidur lah. Cikgu Mat besok dia dah nak kena bangun pagi kan. So dia pun macam dah budak-budak dah settle. Dia masuk dalam bilik, dia pun baring. Waktu dia kata dia nak macam bergolek sana kiri kanan, dia terdengar ada satu bunyi ketukan daripada pintu luar rumah dia macam Assalamualaikum. Siapa pula lah ni, dah nak pukul 12 ni main ketuk-ketuk bagi salam. Budak-budak ni memang lah, dia kata macam tu. So si Azmi ni pun bangun daripada katil dia and menuju ke pintu depan rumah dia. And dia pun buka lah pintu rumah dia tu. And waktu dia buka pintu rumah dia tu guys, depan dia tu tak ada orang langsung. Tak ada angin, tak ada ribut. Yang lalu pun daun yang macam tu. Dia macam ni siapa pula nak main-mainkan aku tengah-tengah malam ni? Oi, jangan bukan-bukan tak kelakar nak balawak macam ni. Cikgu malas nak layan ni. Tak ada sautan. Dia pun patah balik dekat dalam bilik dia. Dia patah balik masuk rumah dia. And then dia berjalan menuju ke bilik dia. Belum sempat guys dia nak masuk ke dalam bilik dia, sekali lagi pintu rumah dia diketuk dan dia dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. And dia pun pergi ke arah pintu tu dalam keadaan yang dia dah mula nak baran lah waktu tu. Budak ni main-main pula, ada kena ni kang. So dia pun buka pintu rumah dia tu. Masa dia buka pintu kayu rumah dia tu, dekat depan tu sekali lagi tak ada orang guys. Wah, dia kata ini budak so melampau, so berani, 2 kali sudah prank saya ni. Dia kata macam tu. So dia macam okey tak apa, kau main kasar kan, aku tidur kat depan ni kat sofa. Sebelum kau ketuk kali kedua tu, aku dah buka pintu dia biar kau terkujat kat depan ni. So dia pun dia macam dia pusing badan dia ke belakang and then dia baring dekat depan sofa dia. Dekat sofa, terbalik depan sofa. Apa hal orang baring depan sofa? Dia baring dekat sofa dekat depan rumah dia, kat ruang tamu lah. So dia pun baring. Dia tunggu je orang ketuk pintu. And waktu dia tunggu orang tengah nak ketuk pintu tu, dia tengok dekat pintu rumah dia. Tiba-tiba guys, waktu tu pintu bilik dia ni tertutup secara sendiri. Dia tadi dia keluar, pintu tu macam tergantung gitu tau. So dia pun macam tengok je pintu rumah dia. Tapi tiba-tiba waktu tu pintu bilik dia tertutup sendiri guys. Tang. Dia macam okey, tertutup sendiri. So dia pun bangun. Dia bangun and dia pergi mendekati pintu bilik dia tadi. So dia pun pegang tombol dia guys. And waktu dia pegang tombol nak buka pintu bilik dia tu, dia nak check apa yang ada kat dalam tu. Pintu sebelah bilik dia ni tiba-tiba terbuka pula secara sendiri guys. Member keras lah, tengah pegang tombol
tengok kiri, tengok kanan. Pintu tu buka sendiri lah mak sebelah. So dia pun pergi kat bilik sebelah, and dia tinjau-tinjau apa yang ada kat bilik tu. Tak ada siapa-siapa. And bilik tu pun kosong guys. Bilik tu macam bilik rawatan standby lah. Dia pun tarik pintu tu, dia tutup. Dia buka pintu bilik sebelah dia tadi, bilik utama dia lah. Dia usah. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada siapa-siapa. Tak ada apa yang mencurigakan. Ni perasaan aku yang ni, dah kena tidur aku ni. Dia bisik dalam hati dia lah. So dia pun tutup guys pintu tu pelan-pelan. And then dia nak kembali semula ke tempat pembaringan dia, which is sofa depan ruang tamu dia tu tadi. And sampai je dia dekat sofa, dia baru nak landing guys, sekali lagi pintu rumah dia tu diketuk. Tapi guys, apa masalah kali ni adalah pintu yang diketuk kali ni tak ada orang bagi salam. Tapi ketukan tu tak sekejap tadi, ketukan ni lebih lama. So Cikgu Azmi dia macam perhati dia biar je kan orang ni ketuk. And sampai ke satu tahap tu, ada satu ketukan tu dah tak berbunyi guys. Dia cepat-cepat lompat daripada sofa tu, and dia pergi buka tombol pintu tu. Tak ada orang lagi. Apa laju budak ni lagi? Dia kata waktu tu, kalaulah budak asrama yang saja nak dajalkan dia, of course takkan ada masa seminit dua untuk, bukan seminit dua lah, aku rasa tak sampai seminit kot untuk budak-budak tu lari daripada situ. And kawasan rumah dia ni agak lapang guys waktu tu. Dia macam, apa hal pula ni? So dia pun keluar daripada rumah dia untuk pergi jengah dekat bahagian halaman rumah dia. Dia tengok kat kiri, dekat kanan, dia tengok kat depan sikit, dekat buaian dia, semua tak ada orang guys. Tak ada apa-apa jejak yang manusia pernah lalu dekat situ. Apa ni? Aku nak tidur lah siap. So dia pun pergi ke arah pintu utama rumah dia. Dia nak masuk balik lah dia nak masuk balik lah rumah dia. And waktu tu dia macam tergerak hati nak dengar bunyi ketukan pintu dia while dia dekat luar lah. So dia pun ketuk 2 kali. Dia dengar, dia tengok kiri, dia tengok kanan, and then dia nak ketuk lagi sekali. And waktu tangan dia nak ketuk sekali lagi pintu rumah dia tu guys, tiba-tiba ada someone ketuk pintu dia daripada dalam. Dia dekat luar ni. And waktu dia macam baru nak ketuk, ada 2 ketukan daripada luar, daripada dalam. And waktu tu dia dah macam tu, dia macam jam sekejap. Tapi dalam keadaan jam tu, dia rasa ada orang dalam rumah dia. So dia pun cepat-cepat capai tombol tu guys. Dia buka pintu rumah dia. Waktu dia buka pintu rumah dia, dia nampak ada something berlari secara laju guys ke belakang rumah dia, which is ke dapur lah. Dia ni pun tak nak cerita panjang, dia pun pergi kejar. Sebab dia ingat ada budak-budak yang dah masuk dalam bilik dia. Dia pun lari pergi ke dapur. And waktu sampai kat dapur tu guys, dia kata benda tu berdiri dekat bahagian penjuru rumah dia, tegak dan tak buat apa-apa. So Cikgu Azmi ni pun pandang lah dia. Kau siapa? Kau nak apa dalam bilik aku ni? Rumah aku ni? Dia kata macam tu. Assalamualaikum. Benda tu pun pusing guys. Waalaikumsalam. Terus mamat tu lari guys. Sebab apa? Cikgu Azmi cakap yang jawab salam dia dekat dapur tu adalah satu makhluk yang menyerupai diri dia sendiri guys. Waktu tu memang dia tak buat apa. Dia tengok member tu pusing jawab salam, and dia terus lari keluar rumah dia. Dia start motor dia, dia terus caw balik rumah mak dia yang tak jauh lah daripada situ. Jauh tak jauh pun ada lah 3-4 kilometer kat. Dia balik, and waktu tu dia memang orang kata shaking gila lah. Sampai rumah dia kata dia cerita kat ayah dia apa semua. And waktu tu dia memang menggigil teruk lah. 3 hari mat member tu MC. 3 hari MC, demam, sejuk, panas semua ada. Sebab terperanjat dengan apa yang jadi pada malam tersebut. Dia memang dia lahir tu dia biarkan je dia punya rumah tu kontang ke apa biar, handphone ke apa semua memang dia tak bawa. Dia memang terus lahir. Yelah luar kawalan punya reaction kan. And lepas 3 hari guys, Cikgu Azmi ni pergi jumpa Azim. Dia nak bertanya kepada Azim tentang apa yang jadi pada hari tersebut yang kata dia jumpa sebelum maghrib tu kan. Azim, saya nak tanya awak sikit Azim. Itu awak cakap awak ada jumpa saya sebelum maghrib kan? Ada cikgu.
Rupa saya macam mana waktu tu cikgu nampak macam tak sihat lah cikgu. Cikgu nampak macam nak demam mata bawah cikgu merah. Lepas tu cikgu macam asyik-asyik terbatuk, macam tak tahu lah, macam orang dah nak mati lah. Aku macam tu, budak tu buat lawak gitu kan. Orang dah seram dia buat lawak gitu. Lepas tu kata macam tu ya cikgu. Lepas tu cikgu suruh saya cek botol. Saya pun tak tahu botol apa. Tapi dia kata ada dekat belakang tu ada satu je botol kaca, yang semua lain botol plastik. Lepas tu saya carilah, tak jumpa. Sebab tu saya datang malam tu cakap dengan cikgu. Tak apalah Azim, terima kasih alright. Kenapa cikgu? Tak ada apa-apa. So waktu tu dia lagilah pening, dia lagilah hairan apa yang jadi dekat dia malam tu guys. And sejak daripada itu, dia telah pun bagi surat peletakan jawatan sebagai warden utama dekat dalam blok tu. Berbulan jugalah tempat tu tak ada warden, sebab seorang pindah seorang berhenti. And selepas beberapa bulan, pihak sekolah melantik warden yang baru untuk stay dekat rumah tu. So itulah dia guys, kisah yang dihantarkan oleh Cikgu Azmi kepada kita. Seram kan. Alright guys, so itulah cerita yang pertama. Bagi aku, seram juga Mat. Walaupun main ketuk-ketuk pintu, tapi bagi aku buat ketuk-ketuk pintu ni yang buat kacau kan. And bila nampak diri dia sendiri tu, memang another level of seram. Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita pasal Cikgu Fadil. Cikgu Fadil ni pun cikgu muda juga guys. Dia baru saja berumur 80. 80 dah tua. Umur dia 28 tahun ketika kes ini terjadi pada tahun 2014 waktu ni. So sekarang dia dah 30 lebih lah. Alright, dia kongsikan kisah ni kepada Acap melalui email. Dan bagi Acap, cerita dia ni pun not bad juga. Okay guys, kita nak cerita tentang Cikgu Fadil. Cikgu Fadil merupakan seorang cikgu yang bertugas di bahagian Penang sana, orang utara. Penang belah mana? Dia kata Penang belah pulau sana. So kita tak boleh bagi tahulah dekat mana. So macam itulah, korang teka-teka je lah. Okay guys, dia ni dia tengah waktu tu dia tengah buat apa bukan. Sorry. Waktu kejadian ni berlaku guys, dia ni baru on the way daripada kampung halaman bini dia yang berada dekat Kedah. Waktu tu dia nak balik Penang. So bila dia nak balik Penang ni, waktu tu dia dapat satu call yang cikgu yang tengah bertugas. Dia warden, dia ada 2 warden dekat dalam tempat sekolah tu. So cikgu yang tengah bertugas ni dapat panggilan kecemasan, mak dia baru saja meninggal dunia. So nak tak nak, malam tu Cikgu Fadil ni kena gantikan dia. So Cikgu Fadil ni kata tak apa, saya pun dah on the way balik ni, tak apalah, malam ni kita orang bermalam dulu kat bilik warden. Sebab menurut apa yang Cikgu Fadil dah cerita, kalau dia nak balik ke rumah dia guys, dia akan lalu sekolah dulu. Lepas tu baru dalam 7 ke 8 kilometer baru sampai rumah dia. Rumah dia yang betul lah, rumah anak bini dia kan. Dia ni ada seorang anak kecil guys, dia pun dah beristeri apa semua. Pada waktu tersebut dia kata dia terima untuk menggantikan Cikgu Halim kot, tak silap dia tulis kat Cikgu Halim. Sebab jelah kematian mak kan, so benda tu penting. So nak tak nak dia kena berkorban lah. So dia cakap dengan bini dia, kita tidur kat sekolah malam ni boleh tak? Bini dia pun okey, tak ada masalah. Sebab bini dia pun cikgu, so bini dia faham, tak ada hal. Sebab besok pun cuti sekolah lagi. Waktu tu bukan cuti sekolah, besok tu hari Ahad, budak baru nak balik. Ya ke? Jap macam salah je. Bukan, waktu tu balik pilihan. Okey, balik pilihan. Acap ada keliru sikit. Okey, sorry. Waktu tu balik pilihan. Maksudnya ada budak yang balik, ada budak yang tak balik. Macam tu senang cerita. Okey. So dia kata waktu dia sampai ke dalam kawasan sekolah tu, waktu tu dah pukul 10 lebih dah. Sebab dia pun gerak lambat. Dia kata waktu tu pergi makan apa semua, sampai rumah 10 lebih, pampum dia pun angkat barang, dia turunkan barang, dia tidurkan anak dia apa semua. And then lebih kurang 11 jugalah, 11 nak ke 12 lah, dia baru boleh dapat landing guys pada waktu tersebut. Okay, setibanya dia dekat rumah waktu tu, diorang terus berbincang tentang something yang diorang nampak ketika perjalanan tu. Bini dia tiba-tiba macam, abang nampak apa tadi bang? Tak tahulah, tadi masa abang tengah bawa kereta kan, awak tak nampak ke yang ada satu, tak tahulah abang nak cakap, tapi dia macam ada satu bola, bukan bola lah, dia satu bentuk api
dia melintas laju depan kita. Nasib baik abang tak terlanggar ke apa. Sebab abang ingat ni budak-budak nakal punya kerja lah kan. Maklum lah kita jalan tu kan nak sampai sini kan kena lalu kelapa sawit. Kan gelap-gelap tu takut tak nampak ke apa semua kan. Tiba-tiba yang abang nampak tadi ada satu benda warna merah ke warna oren macam tu. Boom, lalu macam tu. Memang awak tak nampak ke waktu tu? Tak ada bang. Tak tahulah saya waktu tu tengah termenung ke tengah leka ke. So saya tak perasan sangat lah. Tapi tak ada apa kot. Dia kata macam tu. Sebab dia, menurut Cikgu Fadil ni, dia kata macam tu lah, dia nampak benda tu semua kan. Tapi dia yakin, dia kata dia memang nampak. Tapi bini dia macam convince dia lah, tak ada apa, biarkan je, jomlah tidur and so on lah. Okay, so waktu tu dia pun macam okay lah, malas nak fikir. And dia pun tidurkan bini dia Dia pun tidur dengan bini dia dekat dalam bilik tu apa semua. And then dia pun hilang guys. Maksudnya dia lelap lah. So waktu tu memang keadaan sangat nyaman, nyata dan juga tenang. Sebab macam aku cakap tadi, murid-murid tak ramai guys dekat dalam asrama tu. Ada pun beberapa kerat je lah. Sebab macam aku cakap lah, besok tu baru budak-budak ni balik. So waktu dia tengah tidur apa semua, dia tiba-tiba tersentak guys. Macam tu. Sebab apa? Waktu tu dia kata dia terdengar bunyi loceng sekolah dibunyikan pukul 2 pagi. 2 pagi man. Lepas tu dia macam, siapa pula main loceng 2 pagi ni? Nak kena ke apa ni? Dia kata macam tu. Sebab minggu lepas ada kes orang ada pelajar pergi pecahkan lubang loceng tu. So ada lah budak-budak yang mana tak tahulah majal ke apa, dia tekan bunyi loceng tu pukul 2 pagi, saja je nak ngacau-ngacau budak lain. Dia kata, oh budak ni dahsyat betul lah. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia kata waktu tu dia nak tidur balik. Dia pun sambung tidur balik guys. Lepas lebih kurang 20 minit macam tu, bunyi loceng tu sekali lagi berbunyi. Waktu ni dia dah tak tahan lah. Dia kata waktu tu dia memang dia nak tengok siapa, ada tak creatures, siapa manusia, makhluk yang pergi tekan tu. Sebab button loceng tu guys memang berhadapan dengan rumah dia. Okay, aku bagi korang gambaran asrama. Asmara pula, itu Fazli. Okay, asrama ni bentuk dia U guys. Bentuk dia U, rumah warden ni kat tengah-tengah. So, kalau warden ni buka tingkap, dia memang boleh nampak apa benda yang jadi. And bunyi and button loceng tu betul-betul menghadap depan rumah warden ni. Dia pun bangun daripada bilik dia, and then dia pergi ke area ruang tamu, and then dia pun turunkan tingkap dia untuk tengok siapa yang tekan loceng tu pada waktu tu. And pada waktu dia tengah tengok dekat bahagian loceng tu, memang dah tak ada orang guys. Memang tak ada orang. Yalah, kalau orang pun dia dah lari lah kan. Sebelum cikgu tu sampai kat depan tu pun dia dah hilang dah. Tapi ada satu keadaan ni yang membuatkan dia heran. Sebab masa dia buka tingkap tu guys, dia tengok daripada aras 1, aras 2 dan juga aras 3. And bila dia mendongak dan menengok ke arah aras 3 tu guys, dia kata kat atas tu dia nampak ada murid-murid yang sedang beratur. Ramai gila dekat aras 3 tu. Dia macam, apa benda lagi dia orang buat ni 2 pagi ni, ramai-ramai kat koridor ni. Oi, tidur. Apa buat dekat luar tu? Dia jerit daripada dalam rumah dia. Sebab memang biasanya memang boleh dengar suara dia. Tapi dekat atas tu tak menunjukkan apa-apa respon guys pada waktu tu. So dia dah baran. Dia lah baru tidur, kena kacau dengan loceng. Ini budak-budak pula buat nanya dekat atas tu. So dia pun toleh ke belakang untuk pergi ambil rotan dia pada waktu tu. So dia pun pergi ambil rotan, and then dia sekali lagi pergi menjengah dekat area tingkap dia guys pada waktu tu. Dan waktu dia tengah tengok dekat area tingkap dia tu guys, dia nampak yang ramai-ramai tadi dekat aras 3 sekarang dekat aras kedua guys. Dia macam, ush, budak-budak ni betul nak main dengan aku ni. Ush, nak kena ni. Dia pun dengan keadaan baran dan marahnya, dia keluar daripada rumah dia guys. And waktu dia keluar daripada rumah dia tu, dia terpaku, dia berdiri tegak, bulu roma dia segalanya memang seram sejuk. Sebab apa? Dia kata waktu tu cap, aku nampak dekat depan mata aku sendiri, blok asrama tu guys, 1, 2, 3, tiga aras tu ada orang tengah berdiri macam berbaris, penuh dengan orang guys. Tapi waktu tu aku tak nampak sangat siapa dekat atas tu, sebab yang aku nampak cuma bayang-bayang hitam yang penuh dekat tiga-tiga aras ni. Oi, waktu tu aku macam dah berderau-darah. Masuk balik dalam rumah tu, memang tak boleh buat apalah. Bila aku masuk balik dalam rumah tu, aku cari portable speaker yang kecil tu. Aku pun connect dengan aku punya Bluetooth, buka surah. And bila aku keluar balik cap dekat luar rumah aku tu, aku tengok dekat tiga-tiga aras tu dah kosong. Tak ada orang langsung.
Time waktu tu aku memberanikan diri. Aku ada portable speaker ni. Dia pun naik arah 1 di jalan sampai ujung. Dia naik arah 2 di jalan sampai ujung. Sampai dekat arah ketiga di jalan sampai ujung. And pada waktu tu memang dia tak nampak apa-apa pun guys. And dia pasti setiap dom yang dia lalu, budak-budak tu semua dah nyenyak tidur. Dah tidur dah, tak ada orang siapa pun yang bangun pada waktu tu. Lagi ada pelik. Aku mengingau ini. Tak sepasal dekat arah 3 ni. Nak turun jauh. Dia pun tinjau dekat bawah lah. Nak tengok rumah dia berapa jauh daripada tingkat atas tu. And waktu dia tinjau ke bawah tu guys, dia sekali lagi terperanjat. Sebab dia nampak bayang-bayang hitam yang ramai-ramai tu tadi tengah duduk bertinggi dekat kawasan perhimpunan pelajar dekat situ guys. Ramai. Tak tahu nak pakai term seramai ke banyak, tapi memang penuh dekat bahagian perhimpunan tu. Waktu tu memang lutut ni pun memang nak jatuh dah cap waktu tu. So aku tak fikir banyak. Aku pun ketuk bilik esko tu yang ngam-ngam 2 bilik saja dekat ujung koridor tu. Aku ketuk pintu esko, and then aku panggil budak tu untuk teman aku balik pada waktu tu. Tapi masa budak esko tu tinjau dekat bawah, dia tak nampak apa-apa. And sekali lagi aku keluar daripada bilik esko tu, aku tengok kat bawah pun tak ada apa-apa guys pada waktu tu. And dia orang pun escort lah aku 4 orang untuk balik ke rumah aku. And waktu tu memang aku on lah semua surah yang ada dekat dalam speaker tu. And sebelum balik, aku ada bagi tahu dengan budak-budak ni, kata dengan semua ketua bilik, jangan ada sesiapa pun yang keluar daripada bilik malam tu. And sebelum balik tu, korang pergi onkan speaker dekat surau tu, buka surah kuat-kuat, buka je sampai subuh, biarkan. Budak-budak tu tanya, kenapa cikgu? Cikgu dah nampak apa-apa ke? Tak payah tahu, dia kata. Kau buat je apa yang aku suruh buat. And tiba-tiba guys, pada waktu tu ada seorang pelajar ni, dia bersuara, cikgu nampak juga ke diorang? Diorang? Cikgu, saya nampak tadi cikgu. Masa cikgu jalan seorang-seorang cikgu naik ke tingkat kedua. Dalam bilik tu, saya nampak ada ramai orang tengah ikut belakang cikgu. Awak biar betul? Betul cikgu, saya tak tipu. Saya kan dekat bilik arah 1, saya nampak semua cikgu. Dah, pergi buat apa yang saya suruh. Jangan budak-budak tu keluar, pasang surah kuat-kuat. Saya tahulah buat, yang lain awak tak payah fikir. Okey cikgu. Budak-budak ni pun pergilah settlekan mission. And waktu tu guys, aku dengar dekat speaker masjid tu surau tu, surah dia dipasangkan. And waktu surah tu dipasangkan guys, badan aku memang panas gila-gila. And waktu tu aku dah mandi 2-3 kali, memang panas. And lepas tu aku memang tak boleh tidur lah for the whole night. Aku bagi tahu bini aku, besok lepas siang tu ada ustaz dekat sekolah tu, aku minta tolong apa semua. And dia baca-bacakan apa semua. And alhamdulillah lah, kesihatan aku lebih baik pada esok harinya. Dan itulah kisah yang dikongsikan oleh Cikgu Fadil kepada kita guys. Wow. Kau bayangkan dalam keadaan kau nampak ramai orang dekat 3 aras yang ada, penuh koridor. Kau pergi naik atas, tengok tak ada orang, and kau yakin kau seorang diri naik atas. Tapi tiba-tiba ada budak cakap ada ramai orang tengah ikut belakang kau. Wow, what a story man. Dahsyat gila mat. Kalau aku kat situ, aku pun tak tahu nak buat apa bye. So itulah dia guys, kisah 2 warden yang kita nak cerita pada malam ini. Ini memang warden ni edition kan. Sebelum tu Acap terlupa pula, hari ni kita punya Hari Guru 1 Malaysia. Alhamdulillah. Ini je lah Hari Guru yang tak ada ke berapa. Ke ada? Ke aku yang tak tahu kan? Okay guys, Acap nak ucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang ada dekat Malaysia ni. Terima kasih kerana telah membimbing adik, abang, kakak, mak, ayah dan semua generasi yang dah bersara ke yang masih lagi bekerja. Acap harap korang boleh sentiasa menjadi pelita untuk menerangi ilmu kepada kehidupan kami ni. Terima kasih cikgu. Saya rindu cikgu-cikgu saya. Okay guys, Acap rasa sampai sini saja video untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you guys. Apa lagi nak cakap? Budak-budak yang balik asrama tu, selamat pulang ya. Kalau nampak siapa-siapa yang tak berkenaan, cakap hi. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Ciao lu.